Hai guys, pada tahun 2020 terdapat sebuah movie yang sangat hangat diperkatakan. Jadi saya ingin berceritakan tentang movie ini yang bertajuk Mulan. Di sebuah Imperial China, terdapat seorang gadis yang sangat cantik, bertenaga yang bernama Hua Mulan. Jadi sebagai seorang pembawa penghormatan kepada keluarga, Hua Mulan ini harus berjumpa dengan matchmaker untuk meminta petunjuk kepada masa hadapan dia. Namun pada ketika itu, Imperial Utara telah dicerobohi oleh pahlawan Rohan yang diketuai oleh Borikan. Lalu, Maharaja China ini telah mengeluarkan titah kepada seluruh keluarga di China untuk menyumbangkan seorang anak lelaki untuk pergi berperang. Wazao, ayah kepada Mulan ini, telah dipaksa untuk memberi komitmen kerana dia tidak mempunyai anak lelaki. Namun, tekadnya Mulan ini telah melarikan diri dengan perisai, kuda dan pedang yang dimiliki oleh ayahnya yang bertulis Royal, Brave and True. Setelah Mulan tiba di tempat latihan peperangan ini, dia telah diketuai oleh Komander Tung yang merupakan rakan lama ayahnya. Malang sekali penyamaran Hua Mulan ini telah terbongkar setelah pertemuannya dengan penyihir milik Borikan yang telah membawa pahlawan Rohan ini tumpas di tangan Mulan. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang identiti jantina atau gender identity dan orientasi seksual karakter utama cerita ini, iaitu Mulan. Jadi first, identiti jantina adalah konsep seorang manusia, bagaimana seseorang manusia itu menentukan jantinanya sama ada lelaki, wanita atau kedua-duanya. Dan orientasi seksual pula bermaksud kecenderungan seseorang manusia dari segi emosional, romantisme dan seksual terhadap individu lain. Contohnya heteroseksual, homoseksual, panseksual dan sebagainya. Karakter utama dalam cerita ini, Mulan, dia merupakan seorang wanita, tetapi keistimewaan Mulan ni dia mempunyai chi yang kuat yang membezakannya dengan perempuan lain, menyebabkan dia lebih kuat, lebih asak daripada perempuan yang lain. Kita juga dapat lihat di mana dia dipakaikan pakaian tradisional, disolek dan diajar cara menjadi isteri yang baik oleh seorang pencari jodoh. Mulan juga mengekspresikan dirinya sebagai seorang lelaki. Hal ini kita dapat lihat apabila dia menyamar menjadi seorang askar untuk menggantikan ayahnya. Dia menyamar menjadi Hua Jun untuk masuk askar. Dia sepanjang tempoh penyamarannya, dia berpakaian sebagai seorang lelaki, bercakap seperti seorang lelaki, malahan turut bertarung dengan salah seorang rakannya, itu Hong Hui. Bagi orientasi seksual Mulan, ianya tidak begitu ditonjolkan, tetapi kita boleh lihat Mulan lebih ke arah heteroseksual. Buktinya, Mulan setuju untuk dicarikan jodoh oleh pencari jodoh. Ini bermaksud Mulan mempunyai minat terhadap jantina yang berlawanan dengannya. Dan kita dapat juga lihat di akhir babak, Mulan bertemu dengan Hong Hui, mereka berpegangan tangan, dan kita boleh lihat reaksi mereka seperti Mulan mempunyai minat terhadap Hong Hui, yang menguatkan lagi bahwa kecenderungan Mulan ke arah heteroseksual. Seterusnya saya ingin menerangkan berkaitan dengan identiti kebudayaan masyarakat Cina yang cuba disampaikan di dalam filem Mulan 2020 ini. Terdapat dua identiti kebudayaan masyarakat Cina yang cuba disampaikan, yaitu perkawinan dan juga adab. Yang pertama adalah berkaitan dengan perkawinan. Di dalam filem ini, Mulan merupakan seorang wanita yang belum berkahwin, dan perkara ini amat dirisaukan oleh kedua ibu bapa Mulan. Di dalam masyarakat Cina, perkahwinan dianggap sebagai satu perkara yang wajib, dan keluarga merupakan satu institusi yang memainkan peranan penting. Perempuan yang ingin berkahwin akan ditentukan dengan siapa mereka akan berkahwin oleh kedua ibu bapa mereka. Identiti masyarakat Cina yang ingin disampaikan di dalam filem ini adalah berkaitan dengan adab. Berdasarkan filem ini, terdapat babak di mana Mulan bersama dengan ibu dan adiknya serta beberapa orang wanita lain berada di dalam sebuah bilik dan sedang membincangkan suatu perkara. Semasa mereka berbincang, terdapat seekor laba-laba di atas meja yang terjatuh dari atas siling. Lalu Mulan mengambil teko yang diletakkan di atas meja dan menutup laba-laba tersebut dengan menggunakan teko tersebut. Namun begitu, tindakan Mulan itu disedari oleh salah seorang wanita yang berada di dalam bilik tersebut dan berkata, adalah lebih elok jika teko tersebut dikekalkan kedudukannya di tengah meja. Dan Mulan pun menjawab,
Ya, saya faham. Tetapi saya merasa bahawa teko tersebut boleh diletakkan di mana ia berada. Wanita itu pun meminta Mulan untuk meletakkan kembali teko tersebut di kedudukan asalnya, iaitu di tengah meja. Dan setelah Mulan meletakkan kembali teko tersebut di kedudukan asalnya, labah-labah yang ditutup oleh Mulan menggunakan teko itu tadi menyerang wanita yang menegur Mulan itu, dan berlaku sedikit keadaan huru-hara di dalam bilik tersebut. Seterusnya ialah identiti. Mulan Le Feiyu adalah seorang wanita muda yang tumbuh di luar bandar kuno China yang tidak menghiraukan batasan yang dikenakan pada wanita pada masa itu. Menurut Butler, jantina berprestasi. Jantina hanya nyata sejauh mana ia dilaksanakan. Mulan adalah seorang wanita yang kuat dan bebas dengan kemampuan seni mempertahankan dirinya yang tidak sepatutnya dilakukan oleh mana-mana wanita. Ayahnya Zhou menyokong kebolehannya tetapi tidak berlebihan agar dia tidak memberikan harapan palsu untuk masa depan Mulan. Walaupun Mulan adalah pejuang terbaik dan paling bersemangat di desanya, ayahnya yang berusia perang, Zhou, melangkah untuk sekali lagi menjawab panggilan negara. Lumpuh dengan teruk dan hampir tidak dapat berjalan tanpa tongkat, dia dengan enggan direkrut oleh pegawai pemerintah. Adat tentang wanita yang tidak boleh berperang di tempat ayahnya tidak dikira keahliannya, bukan sekadar pantang larang dalam budaya. Wanita juga tidak dibenarkan ikut berperang. Pada babak seterusnya, Mulan sebagai seorang wanita muda mengisi ayahnya yang sakit untuk berperang dalam tentera Maharaja dengan berpura-pura menjadi lelaki, mengalahkan rakan sejawatnya dan kemudian menyelamatkan kota imperial. Mulan mengadakan nama lelaki iaitu Hua Jun ketika melaporkan diri untuk bertugas mengenakan baju besi pertempuran berat ayahnya yang menyembunyikan sosok kewanitaannya. Ketika Mulan pertama kali tiba di Tasik, dia mengenakan pakaian Hua Jun. Tetapi dia melihat dirinya yang feminin tercermin di perairan Tasik yang masih tenang. Dia seorang wanita dan bangga menjadi seorang wanita. Tetapi dia tidak dapat menyatakan kewanitaannya kerana takut melanggar sumpah dan juga memalukan keluarganya. Phoenix, iaitu burung mulia yang bangkit dari kehancuran kehidupan masa lalunya, juga dapat dilihat sebagai metafora yang disengajakan bagi mana-mana orang seperti Mulan yang akhirnya mengalami kehidupan yang seharusnya mereka miliki. Bahawa Mulan sekarang merangkul dirinya yang sebenarnya feminin, mengetahui risiko besar bagi keluarganya dan juga dirinya menunjukkan keberanian yang luar biasa. Begitu juga dengan sesiapa yang memutuskan untuk mengalami realiti dan seksualiti mereka dengan syarat mereka sendiri. Ya, mesej positif filem ini kepada orang trans dan bukan perduaan tidak semestinya dibuat secara terang-terangan, tetapi subtext pasti ada bagi mereka yang berminat untuk memerhatikannya. Mulan yang benar-benar feminin itu kemudian muncul masih memakai pakaian askar merahnya ketika dia datang bersih kepada Komandan Tung dan pasukan. Pada mulanya ada kekeliruan dan kemarahan dalam regimennya kerana dia telah melakukan pantang larang budaya. Mematuhi surat kod kehormatan, Tung terpaksa untuk mengusirnya dari unit kerana melanggar sumpah yang jujur. Dia dihantar pulang dengan menunggang kuda dengan kehinaan. Jika dia kembali, dia akan menghadapi hukuman mati. Bagi ringkasan dan refleksi pula, kesimpulannya, aksi langsung pengarah Hikaru yang mengambil kisah klasik seorang wanita muda Cina yang menyamar sebagai seorang lelaki untuk menjadi pejuang memberikan penonton debaran dari awal hingga akhir filem tersebut. Filem ini juga penuh dengan penggambaraan lokasi dan perincian budaya tradisional Cina yang megah dan sangat harmoni. Namun, terasa sangat moden dengan bantuan kesan khas yang mempesona dan urutan aksi yang inovatif, iaitu diisi dengan karya udara yang diilhami oleh Gravity, Wuxia, pertempuran seni mempertahankan diri yang koreografi, serta aksi kuda yang sangat memaparkan identiti klasik negara China. Pada mulanya, apabila banyak jangkauan ketika Mulan mengubah dirinya dari seorang yang tidak berlaku jujur, lalu menjadi seorang yang sangat hebat dan mempunyai strategi yang mampan untuk memimpin rakan seperjuangan tenteranya untuk melindungi raja dari bahaya. Filem ini menjadi lebih hebat apabila terdapat isu emosional dalam hubungan kekeluargaan yang memaparkan pengorbanan dan pemeliharaan maruah daripada tercalar.
serta menunjukkan ketahanan fizikal yang lasak dan berani menjadikannya pejuang yang begitu berpendirian teguh dan setia kepada negara. It's my duty to fight.